Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, kelas hari ini cikgu nak terangkan permulaan untuk menyediakan amali perabot bekas Sdn Bhd pada tahun 2018. So, berikut cikgu terangkan daripada awal, daripada dokumen kamu dapat, kamu boleh belik dan kamu boleh baca dan refer pada video penerangan cikgu ni. Okey, first kamu akan dapat hipnosis. Okey, hipnosis ni menceritakan apakah perjalanan perabot bekal ni. Okey, dia beritahu yang pertama, pada 28 Disember 2017, Encik Muhammad Khairi telah menubuhkan syarikat perabot bekal Sdn Bhd. Maksudnya, owner dia adalah Encik Muhammad Khairi. So, dia set up pada 28 Disember 17, maaf. So, nama syarikat yang diberi adalah Perabot Bekal Sdn Bhd. So, yang kedua, Perabot Bekal Sdn Bhd menjalankan perniagaan menjual dan membeli pelbagai jenis perabot secara tunai dan secara kredit. So, maksudnya dia tak buat perabot tapi dia jual perabot dan dia beli. Dia beli daripada orang lain, supplier lain, and then dia jual balik. Okay? So, terms of dia punya jualan adalah secara tunai boleh ataupun secara hutang, iaitu kredit. Okey, yang ketiga, syarikat telah ditubuhkan oleh RPTC Associate Sdn Bhd. Okey, maksudnya dia mendaftarkan syarikatnya di bawah RPTC Associate Sdn Bhd. So, yang keempat, yuran penubuhan dibayar sebanyak RM2,660 oleh Encik Muhammad Khairi. So, dia bayar RM2,660 ni sebagai belanja penubuhan, belanja yuran penubuhan. Okay, yang kelima, syarikat perabot bekal Sdn Bhd telah diluluskan penubuhannya pada 4 Januari 2018. So, bila dia dah, tengok 28 Disember ni dia telah menubuhkan, dia dah isilah semua borang yang diperlukan. So, dia bayar RM2,660 sebagai belanja yuran penubuhan dengan RPTC. Okay? Dia bayar RM2,600 ni dengan RPTC. So, lepas dah settle dia punya setup, bayar apa semua dengan semua kementerian untuk dapatkan lesen perniagaan tu. So, dia dah diluluskan pada 4 Januari 2018. So, dia boleh mula terus rekod perkewangan dia pada 4 Januari 2018. Okay, yang keenam, pada 11 Januari 2018, Encik Muhammad Khairi telah mengenal pasti kedai untuk disewa yang beralamat unit 20.1 dan 20.2 Wisma Chuseng Guan, Lot 1502, Batu 8.5, Jalan Klang Lama, 54120 Kuala Lumpur bagi menjalankan urus niaganya. So, dia sewa kedai. So, ini adalah alamat kedai itu. Maksudnya nanti dokumen perniagaan yang dikeluarkan oleh company yang kita nak buat ni adalah beralamat yang ini. Okey, pastikan betul. Nama perniagaan adalah Syarikat Perabot Bekal Sdn Bhd dan beralamat yang ini. Okey. Okey, dia dah sewa pada 11 Januari. Maksudnya nanti kita akan dapat tengok agreement. Rental agreement dia. Okey. Okey, yang ketujuh, pemilik kedai tersebut yang bernama Wanya bin Wan Mahmud telah mengenakan bayaran sewa sebanyak RM3,000 sebulan. So, maksudnya kedai tu empunya dia adalah Wanya. So, kita, Encik Khairi ni, dia menyewa daripada Wanya dengan bayaran RM3,000 sebulan. So, pada permulaan, sebelum kita nak teruskan urus perniagaan, kena bayar deposit dulu sebanyak RM6,000. Okay, ni deposit sewa tau. Lepas tu, wang pendahuluan sewa adalah sebanyak RM3,000 yang untuk bayaran ni lah. Bayaran sewa yang bulan pertama tu, bulan Januari. Cuma deposit ni dia akan disimpan. Disimpan sebagai cagaran lah macam tu. So, yang ke-8, Encik Muhammad Khairi telah membuka akaun bank pada 22 Januari 2018 di Panama Bank Berhad. Nama bank dia adalah Panama Bank Berhad. Dan membuat deposit minima bagi pembukaan akaun bank sebanyak RM2,000 melalui tunai. So, nanti dalam akaun bank tu dia adalah modal sebanyak RM2,000. Okay.
Okay, yang ke-9, Encik Muhammad Khairi telah menyediakan anggaran belanjawan untuk 2 tahun. So, yang ini dia dah buat budgeting. Anggaran lah, berapa dia nak spend, berapa kemungkinan hasil jualan, berapa dia nak kenakan, okay? Berapa expenses yang dia akan keluarkan, supaya nanti setiap bulan dia takkan terlebih buat expenses. Okey, yang ke-10, Encik Muhammad Khairi telah mengenal pasti beberapa pembekal untuk syarikatnya. Antaranya, berikut antaranya. Ada 10. Atasa Tilam Sinar Berhad, Azhar Sofa Sinar Berhad, Jifat Wood Furniture, Homewood Deco Sinar Berhad, Italian Furniture Sinar Berhad, JJC, Khazanah Furniture, Sunam Furniture, Wonderlife dan Perabot Jati. So yang ini dia bagi sekali dengan nombor pendaftaran syarikat. So bermaksud ini adalah pembekal untuk company Perabot Bekas Sinar Berhad, di mana pembekal ni akan jadi pemiutang niaga. Sebab apa pemiutang niaga? Beza dia pemiutang niaga, kita membeli barang secara kredit tapi beli barang niaga. Barang niaga bermaksud barang yang dibeli untuk dijual semula, bukan barang yang dibeli untuk digunakan dalam perniagaan. Itu biasa bezanya. So biasanya ini akan jadi pemiutang niaga, melainkan dia beli perabot ni untuk kegunaan perniagaan, so dia akan jadi pemiutang lain. Okey, yang ke-11, Encik Muhammad Khairi juga telah memberi beberapa aset untuk memulakan perniagaannya. Antaranya, yang ini. Okey, so dia beli laptop, printer, meja pejabat, kerusi eksekutif, kerusi beroda, aircon 2.5 horsepower. Dekat ceiling unit ada 2. Lepas tu dia buat lighting point 16 unit. So yang ini adalah kiranya aset. Aset ni adalah aset tetap, ni adalah aset yang membantu untuk menjalankan perniagaan supaya proses perniagaan tu berjalan dengan lancar. So maksud cikgu tadi kan yang cikgu bagi tahu pemiutang lain. So tengok sini, dia ada beli meja pejabat, kerusi-kerusi ni. So kemungkinan benda ni dia beli juga dengan dia punya supplier yang sama untuk pemiutang niaga ni. Namun untuk rekod dia kena berbeza, okey? Nanti kamu akan tengoklah. Okay, the last thing is pada 28 Januari 2018, Encik Muhammad Khairi telah membuat penambahan modal sebanyak 48,000 dengan cek. So maksudnya tadi modal permulaan dia buka bank adalah 2,000 dengan tunai. 2,000 tambah dengan 48,000 ditambah lagi modal kan. So total modal dia adalah 50,000. Okay. Okey, yang ini adalah Sipnosis. Okey, yang kedua adalah job progress. Job progress ni, cuba nanti kamu belik, kamu akan nampak. So, dekat sini ada nama, letak nama kamu, nama penuh kamu. Lepas tu, nama company adalah Syarikat Perabot Bekas Sinar Berhad. Year end adalah 31 Disember 2018. Okey. Kat sini dia ada bilangan kerja. Kerja ni adalah apa kerja yang kamu kena buat. Ini adalah panduan apa yang kamu kena buat. Lepas tu kamu kena buat selama 12 bulan kat sini secara mendata. Okey, kalau kamu tengok sekejap cikgu zoom. Okey, dekat sini dia ada dalam satu bulan ni dia ada 2 garis kan. So yang ini nanti atas ni kamu tulis tarikh. Lepas tu ini tulis masa. Maksudnya bila kamu dah selesai menyediakan sales book, kamu tulis tarikh dia. Contoh tarikh hari ini 2 hari bulan 8. So pukul berapa? Pukul 8 pagi. 8 AM lah kamu letak situ. So dan seterusnya macam itulah, okey. Okey, dekat sini kita berpandukan ini untuk kita buat aktiviti-aktiviti kerja akaun. Okey. Lepas tu next kamu akan jumpa senarai semak jurnal. Okey. Yang ini nanti kemudian yang ini adalah rujukan membantu untuk kamu menyediakan jurnal. Okey, nanti cikgu akan terangkan kalau dah buat jurnal. Okey, seterusnya adalah carta akaun. Okey, carta akaun ni adalah panduan muka surat untuk buat ledger am ataupun general ledger. Okey. Yang ini kamu sisihkan, pisahkan daripada yang kamu punya bundle tu, letak dalam general ledger. Okey, buku general ledger letak di muka surat depan. Okey, lepas tu, okey. Yang ini tadi yang Sipnosis.
Job progress, dua ni kamu simpan, kamu tebuk dekat sini, simpan dalam fixed asset file. Okay, dua ni. Okay, yang ini tadi sebenarnya semak ni kamu pisahkan, letak di general journal ataupun journal arm. Dia ada journal arm tu. Buku, maksud cikgu buku so kamu letak di situ, kamu boleh stapler ataupun gam. Dia ada dua muka surat. So kamu kena pandailah nak buat macam mana. Okey, lepas tu yang ini tadi adalah ledger arm, lekat di ledger arm. Okey, seterusnya kamu akan jumpa ni akta kumpulan wang simpanan pekerja. Okey, yang ini berkaitan dengan gaji. Okey, yang ini akta KWSP ni. Yang ini adalah per keso, jadual per keso. Boleh tulis kat sini jadual per keso. Yang ini adalah jadual SIP, Sistem Insurans Pekerjaan. Lepas tu kamu akan jumpa lagi LHN, PCB. Jadual PCB ni adalah jadual potongan cukai bulanan. So daripada KWSP tadi sampailah PCB ada 4 jadual. Dia ada banyak tau, bukannya satu selai saja Macam KWSP ni ada berapa helai, cikgu tak pas ingat yang kamu ada tu. Kamu staplerkan bersama. Lepas tu 4 jenis yang ini kamu tebuk masuk dalam payroll file. Okay, file gaji. Okay, nanti kita bila dah belajar pasal nak buat gaji, barulah cikgu akan kita akan berpandukan kepada jadual ni. Nanti cikgu akan ajar macam mana nak baca. Okay, seterusnya kamu akan jumpa carta organisasi. Okay, yang ini pun masuk dalam payroll file. Sebab kita perlukan data-data pekerja. Okay, untuk menyediakan jadual gaji. Okay. Cuba kamu tengok sini, director dia adalah Muhammad Khairi. Supervisor dia adalah Salah bin Musafah. Account clerk dia adalah Nurain bin Yaakob. Driver dia adalah Nizam bin Amran. General worker Tan Wei Eng. Mutu tu adalah general worker. Tapi dia ada date of employment tau. Maksudnya yang bulan pertama hanya Khairi sahaja bekerja. Lepas tu bulan 2 baru ada 2 orang, Salah dan Ain. Lepas tu April baru masuk Nizam. Jun baru masuk Tan Wei Eng. Lepas tu Tan Wei Eng berhenti pula September. Macam mana nak kira tu? Lepas tu Mutu dia baru masuk 12. So maksudnya kita kira gaji mengikut bila dia masuk kerja. Dan semua data ni dia kena ambil kira juga. Okay? Okay, seterusnya kamu akan jumpa stok akhir, senarai stok akhir. So yang ini kamu stapler tebuk 2, letak dalam fixed asset file ataupun file asset tetap. Lepas tu kamu jumpa yang ni, agreement antara Wanya dengan perabot bekal. Yang ini adalah tenancy agreement, dalam bahasa Melayunya adalah perjanjian sewa. Sewa yang ni tadi, 2 unit ni, dia menyewa 2 tingkat. Okey? Yang ini, okey, cikgu tengah translate sikit. Jadi ni dalam bahasa Inggeris, biasanya memang dalam bahasa Inggeris. So dekat sini dia bagi tahu ini adalah perjanjian sewa antara Wanya, nombor IC dia, lepas tu dengan nama company, perabot bekal. Ni adalah nombor perniagaan. Okey, lesen perniagaan. Landlord adalah tuan tanah, tenant adalah penyewa. So whereas dia kata landlord is registered, okey, dia maksudkan dia landlord ni dia ada 2 unit, 2.01, 2.02, di mana premis yang 2 unit ni telah disewakan kepada perabot bekal ni lah. Dia bagi tahulah dia ada 2 ni dengan alamat yang begitu-begitu. Maksudnya dia tengok ada Mukim of Ceras, maksudnya barang kedai ni bertempatkan di daerah di Ceras di Kuala Lumpur. Okey. Okey, kat sini dia bagi tahu the tenancy. Okey. The landlord hereby grant and the tenant hereby accept a tenancy of the dismissed premises for a period of 2 years, commence on the 1st February 2018 and expiring on the 31st January of 2020, subject to the terms and conditions hereinafter contained. Maksudnya, perjanjian sewa ni dibuat selama 2 tahun. So, kamu boleh highlight di sini. 2 tahun.